Boleh. Mic dah on dah. On air dah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penonton-penonton kita di rumah. Selamat datang ke program kita pada malam ini, apa yang kita panggil Keep Up with AG. Kita punya AG Live Podcast. Ya, so kita di AG seperti yang awal tahu, kita sentiasa buat benda-benda yang berbeza dengan apa-apa yang company lain buat dan sebagainya. Baik, saya pun tak nak cerita panjang sebab malam ni kita bukan buat BOP, ya, bukan buat presentation, tetapi format kita lebih pada podcast. Dan pada malam ini, seperti yang kita jadualkan, kita nak berborak tentang transformasi anak muda. Ya. So yang tu dengan tips daripada orang muda. Bukan saja orang muda tapi berjaya dalam perniagaan AG Nutrition. So tetamu saya yang semua orang tahu pada hari ini adalah Faiz Abdul Rahman. Kita kenal Faiz daripada kalau dalam grup AG-nya dia panggil grup dia Oscar Academy. Ya, seorang anak muda yang berjaya meraih pendapatan sehingga 6 angka dalam perniagaan AG Nutrition. Yang kedua, kita ada pula Cik Maxu Molek kita di studio hari ini, ya. Puan Iswani Khairi. Kalau dalam AG Nutrition dia punya kumpulan grup dia punya branding Sierra Associates. Oh, dia macam nama apa? Macam training center macam tu. Bukan training center, macam legal firm. Macam lawyer punya company. So Iswani pun dah collect lebih daripada 100,000 ya dalam 6 angka dan dah berjaya pun buat income mungkin 5 angka setiap bulan dan sebagainya. So selamat datang Faiz, selamat datang Wani, ya, ke studio. Tak dengar suara tu. Assalamualaikum. Kesalam. Semua test mic dulu. Test mic dulu. Saya rasa Wani punya mic tu kena dekat sikit. Kan? Alright. So malam ni lah, ya. Malam ni saya rasa pertama sekali saya ucapkan selamat datang, ya, pada malam ini. Thank you kerana datang daripada KL kan. Faiz daripada mana? Penang. Daripada Penang. Kau memang orang utara pekat kan. Yang tadi kita borak apa, lahir membesar kat mana? Kedah. Belajar dekat Perlis. Dah kahwin duduk dekat Penang. Nampak tu kan, dia tak nak tengok datang orang selatan lah, dia orang utara je. Okey, Wani orang mana? Saya orang Kedah juga. Jiran. Orang Kedah juga. Awak Kedah ni nak cakap Kedah ke apa ni? Kedah memang power. Kedah memang power. Dekat hati. Kedah daripada mana korang? Saya daripada Jitra. Faiz? Sungai Petani. Ya. So ni kalau ikutkan saya punya pemahaman lah, kawan-kawan saya banyak kalau daripada Kedah tu family orang Bendang kan. Betul? You all family orang Bendang. Banyak Bendang lah. Family orang Bendang jugalah semua. Awak tak hantar gambar kat Bendang. Macam saya punya family ada Bendang tapi parent tak usahakan lah, macam atuk nenek semua. Masih dorang punya Bendang sekarang ni macam tu. Masih ada lagi lah. Masih ada lagi lah. So family masih mengusahakan sawah padi di apa ni lah. Sekejap. Mengusahakan sawah padi lagi lah. Macam Faiz, family masih lagi? Tak, family saya dekat taman je. Dia dah moden lah. Dah moden sikit lah. Kat taman tu tanam apa ni lah, tanam pokok betik depan rumah je lah. Dalam pasu. Okay. So family, family lah. Kita sebelum kita masuk topik kita yang apa orang kata santai-santai, lebih serius, apa orang kata topik-topik yang lebih serius kejap lagi ni, nak kenal you all dulu lah kan. So background korang ni macam mana? Sebelum kita cerita lah AG, kejayaan, bisnes ni apa semua kan. So background korang sebelum AG Nutrition, Wani. Macam saya first kali pasal family sikit lah. Family sikit macam saya anak sulung. Anak sulung. Anak sulung Kak Long lah, Kak Long. And then waktu saya buat AG ni saya masih lagi student. 4 orang. 4 orang, masih kecil, ada yang kecil-kecil lah. Beza dalam 2-3 tahun setiap apa? Daripada saya punya ni kan. Cuma waktu saya start AG ni masih lagi student, full time student. Terjumpa pun secara orang kata tak sengaja platform ni. Memang tapi waktu tu PKP. Sebab bila PKP ni kita tak duduk dekat U lah, duduk kat rumah. Memang ada kelas tapi scroll IG tu lebih banyak kan. Itulah saya punya ni. Dan dulu saya belajar dekat UIA. Macam saya mention tadi kat Tuan Syahan kan. Yes. UIA kalau orang dengar je UIA Gombak. Gombak. Kan, sebab kos-kos yang macam orang kata kos apa Islamik sikit lah. Kan. Tapi macam saya ambil kos yang bahagian sains sikit, matematik, financial, kewangan. So benda tu dia tak ada kat Gombak. Saya dekat Kuantan. So UIA ni sebenarnya ada kampus kat mana? Yang saya tahu Gombak je. Dia ada dekat Gombak, dekat Kuantan, dekat Pagoh, Johor pun ada.
Oh banyak Dia banyak ikutlah aliran apa yang kita ambil tu kan. Cuma bila orang kata bila konvo semua kumpul dekat Gombak. Tu je. So itulah orang kata kalau orang tanya study mana sebut UIA je. Okey, so maksudnya Wani dah jumpa bisnes ni, dah start bisnes ni masa student lagi. Waktu student lagi sebab waktu tu PKP. Umur saya Masa tu. Masa tu 23. Tak tanya sekarang. 23. Bisik-bisik je. Bisik 23 Tapi sebab waktu tu PKP, so masa orang kata banyaklah untuk kita scroll ternampak kan. So macam tak sengaja lah. Okey. Macam Faiz? Saya pun student juga. So belajar kat UiTM Perlis. So masa saya join pun saya masih lagi student. Masih belajar. Tak, korang ni masa belajar aku nak tahu belajar ni. ke tak? Belajar ke tak ni? Habis tak universiti? Habis. Alhamdulillah. Okey, tu nak tahu tu. Okey. Sebab bukan pasal apa, sebab you all ni saya personally lah, saya kagum lah sebab kalau saya ingat aku lah masa aku umur korang kan dalam 20-an, maksudnya 3-4 tahun lepas lah. Masa umur 20-an tu masa tak terfikir pun. Masa mungkin zaman dah berubah, mungkin time tu kita orang tak expose dengan macam-macam information macam you all kan. So kita orang kagum tahu macam mana korang boleh terfikir nak start business sedangkan dalam keadaan business tak apa orang kata study tu pun tak habis lagi. So cikgu okey, macam mana respon cikgu-cikgu di college? Lecturer. Cikgu macam penerimaan kita punya circle tu lah kan. Yalah, macam kalau saya lecturer contoh, student saya semua sibuk berniaga. So macam mana korang berdepan dengan benda tu contoh. Macam saya personal ni saya punya journey lah. Sebab waktu tu PKP, jadi je attachment dengan lecturer apa semua tu tak, orang kata jauh sikit. Kita tak jumpa depan-depan. Tapi dengan kawan-kawan tu lah, dengan kawan-kawan of course lah diorang tahu bila kita buat bisnes kan. And sangat ramai lah, jujur sangat ramai yang orang kata tak support. Saya memang bagi tahulah tak payahlah fokus study dulu sebab memang betul dalam bisnes kan? Ni yang paling tak support kawan dan family. Betul. Yang paling dekat lah. Yang paling dekat kita. Yang paling dekat. Faiz pun sama juga. Sama juga. So Faiz punya parents masa tu okey, bersupport masa ke ataupun tu saya buat dalam keadaan dia orang tak tahu. Betul, sama. Berasa sampai saya ada result baru saya bagi something. Kau takut nak bagi tahu lah masa tu. Pujuk-pujuk sikit. And then baru kita explain. Okey lah. Okay. Tapi at least kita tak affect kita punya study lah. Yes. Kan so dia okey lah. Betul. Paling penting pada saya you all complete study kan. Tapi dalam pada masa sama boleh ni. Dari segi orang kata hobi kalau personal time. Ni kita belum masuk bisnes lagi ni. Okay. Macam saya ni bukan hobi yang kata tak begitu bermanfaat. Macam saya seorang K-drama lover. K-drama saya memang sangat suka dengan drama. Cuma dia banyak lah nak relate dengan bisnes kan. Sebelum saya buat bisnes ni memang all the time, malam-malam memang marathon tengok drama. Memang malam. Cuma benda tu saya sacrifice lah bila dah start bisnes ni. So banyaklah orang kata yang kat sana, kat luar sana kadang-kadang diorang nak buat and then tengok kenapa orang tu dapat, kenapa kita tak dapat. Kadang-kadang sebab diorang tak nak sacrifice benda tu kan. Betul. So itu hobi paling Kalau tanya saya pun sacrifice tu benda first sebenarnya. Benda first sebab bila you buat benda AG ni, this is something new in your life. So kalau you tak kosongkan you punya jadual, itu sacrifice lah tu, kosongkan jadual macam ni. K-drama dah tak tengok, kosongkan jadual. Ni sacrifice lah ni kan. Sacrifice tak semestinya duit kan. Kalau macam Faiz, apa yang sacrifice yang terpaksa let go bila start business ni? Saya first kali masa lah kot. Sebab dulu masa kita study, kita banyak masa terluang. Yes, kan betul, kita boleh main bola, pergi outing, lepak kan. Kalau lelaki game lah. Saya join business ni saya terpaksa uninstall game. Masa tu kita main PUBG. Kan famous lah time tu kan. Memang terpaksa uninstall. Kan sebab kita nak fokus kan, study lagi. So totally berhenti main game tu. Berhenti. Itu sacrifice tu. Kan itu sacrifice yang kita perlu tahu tu. Okeylah. Dia moving forward ni saya pun nak tahu juga dari segi network marketing sebab saya sendiri pun personally dah dalam industri ni dah masuk 25 tahun. So dalam 25 tahun ni macam-macam lah saya nampak lah. Tapi rata-rata kalau nak relatekan dengan topik hari ni, anak muda, saya punya personal opinion, anak muda ni sebenarnya tak suka sangat MLM. Tak suka sangat networking kan. Pada saya lah apa yang saya experience. Ya ke orang tua ni scam lah, macam-macam lah. Macam tu lah selalu kena dengan anak muda. Tapi macam you all lain.
You all nampak satu peluang. So dalam banyak-banyak pilihan yang Faiz ada dekat luar sana as a young man, macam-macam macam saya ni, peluang pekerjaan dah tak banyak dah, dah berumur, level pun mungkin dalam level pangkat yang senior management ni bukan semua company ada offering kan. So peluang dah sempit. Macam kau banyak lagi. So boleh jadi macam-macam. Tapi kau nak juga MLM. So nak tahu Faiz, kenapa? Why? Okay. So first kali saya jumpa platform ni, of course lah kita akan study dulu sikit. Maksudnya kita fahamkan, and then kita nampak semua okay, dan kita nampak lah the potential tu. And then apa yang best yang kita buat business macam ni, sebab everything dah disediakan. Maksudnya company kita dah provide. Betul. And then kita daripada support team kita dah ada training, ada macam-macam lah. So benda tu bagi saya, walaupun saya tak ada pengalaman, so benda tu boleh bantu saya lah. Dan kita paling kurang risiko lah berbanding dengan bisnes lain. Sebab kita ni student, modal besar tak ada. Betul. So kita kenalah cari yang betul-betul boleh buat lah, orang kata kan. Maksudnya senang untuk kita buat. So maksudnya kau memang naturally bercita-cita tinggi lah. Masa student tu berangan lah nak pakai memang naturally dah ada benda tu lah. Tu dah ada dah. So tapi ni bukan agama jenis ni betul lah. Okay. So kalau macam Wani, macam saya, saya memang berbeza macam Faiz, sebabnya dia biasalah, dia setengah orang bila dia jumpa something dia akan study dulu, betul tak? Dia nak tengok benda ni betul ke tak, sekian-sekian. Orang lelaki semua memang macam tu. Cerewet. Tapi macam saya jenis orang yang nak try dulu. Saya try. Ini adalah, orang kata company ni adalah platform pertama saya dalam industri network marketing. Memang saya tak pernah buat. Kalau macam Faiz pernah buat sebelum ni kan. Saya memang tak ada pengalaman. This is my first time lah. Dan saya start dalam keadaan memang tak tahu apa itu network marketing. Saya main langgar je. Tapi saya belajar along the way lah. Sebab saya pelik juga kalau tengok macam orang, biasanya orang kata tak jadi, tak ada result kan. Tapi kalau kita sendiri tak masuk tu, tak tahu lagi. Tak kenal maka tak cinta kan. So macam itulah saya masuk, saya buat dulu, and sepanjang tu proses pembelajaran tu dia berlaku secara, orang kata, semula jadilah. Kita jumpa benda baru, faham benda baru, pengalaman baru, cabaran baru. So itu orang kata network marketing bagi saya awal tu memang saya tak nampak any peluang besar ke apa. Lepas masuk baru saya nampak. Itulah dari segi saya. So you all pilih industri ini, pilih jalan ini dalam keadaan ramai orang muda tak suka benda ni. Betul. Itu yang saya rasa kagum lah. Kan. So in your opinion, pada pendapat kita start dengan Faiz, pendapat secara peribadi, sekarang kau dah betul-betul masuk dalam bisnes ni, dah melalui benda ni. So macam mana pandangan orang muda sekarang, bukan pandangan kau seorang tapi orang muda secara terhadap MLM sekarang ni, improve tak dia punya image? First kali saya rasa kalau dulu sebelum ni mungkin pandangan orang tu agak kurang lah. Maksudnya dia orang tak nampak apa yang bestnya, apa peluang yang ada kat sini. Banyak dengar yang bukan-bukan kan. Tapi bila dah ramai sekarang anak muda yang terlibat dalam bidang ni, saya nampak secara tak langsung orang akan study. Orang akan nak tahu apa yang kita buat kan. So daripada situ dia orang akan expose lah dengan kita punya industri. So daripada situ orang dah mula nak cuba. Sebab dia orang dah mula nampak orang muda pun boleh ada achievement macam ni. Biasanya kita tengok dulu banyaknya senior-senior, betul lah. So orang muda dia jadi macam boleh ke? Kan macam tak kena, dia rasa macam tua ni. Susah lah nak masuk kan. So bila dia dah tengok ramai orang muda boleh, mungkin dia rasa macam dia pun boleh lah. Itu kalau pendapat saya lah. Macam kita orang management macam kalau you all duduk dengan Cik Faiz dengan Cik Hafiz, diorang pun satu ketika dulu leader berjaya yang muda kan. So diorang pun nampak benda ni. So that's why bila dia buka LG Nutrition ni, I was with them masa diorang awal-awal dulu. Memang salah satu niat objektif dia nak bersihkan image industri ini di mata anak muda. Di mata anak muda kan. So kalau macam tim Wani macam mana? Dah nampak improve kita punya image? Dia punya image untuk network marketing dia. Okay, untuk industri ni secara peribadilah macam saya dulu, sebab orang muda kan dia banyak spend masa dekat social media, betul tak? Betul. Majoriti dekat social media ni kalau dululah banyak yang negatif. Bila sebut je negatif kan. Scam lah. Betul, scam apa semua. Cuma sekarang ni bila dah ramai buat, bila dah ramai get involved, dia jadi tugas kita lah sebenarnya. Untuk share yang sebenarnya positif tu banyak. So saya rasa
di bahagian saya lah, apa yang saya nampak sekarang memang dah ramai start macam nampak benda tu banyak boleh bantu. Sebab kalau benda tu tak efektif, kenapa makin ramai buat, kenapa makin ramai, betul tak? Betul. Saya memang ada team yang dia orang yang negatif tau. Dia datang daripada komen yang negatif. Dia panggil saya Coach Is lah. Dia kata, Coach Is, sebenarnya saya ni jumpa daripada video negatif pasal platform ni lah kan. Tapi dia kata, saya pelik kalau negatif, kalau tak okey, kenapa ramai buat. Dia kata macam tu. So bila dia get involved, baru dia clear mindset lah orang kata. Sebab tu penting masuk dulu, and then kita study everything. Macam tu lah. Kita reason why kita orang ni yang sini-sini sikit ni lah, kita orang bercita-cita nak membersihkan image industri ni. Kita macam saya personally, saya mengaku banyak batch saya yang umur sekarang ni 40-50 banyak maaf katalah merosakkan image, orang kata menyesatkan industri ni kan. Contoh yang kita dengar selalu macam you cakap, you berdepan orang kata scam tak dengar cerita lagi first dia chop scam. Ada betulnya. Sebabnya banyak pengalaman diorang ni juga dalam industri. Banyak company di luar sana bertopengkan MLM, tapi sebenarnya dia bukan MLM. Diorang company investment, skim cepat kaya lah, benda-benda macam ni. Dan banyak orang kehilangan duit, 100,000, 200,000 tak dapat balik, company tutup. Dan betul lah scam lah kan. Tapi yang mangsanya adalah orang-orang macam kita, AG Nutrition, company macam Amway sebagai contoh, yang product base, yang ada trainingnya dan sebagainya kan. So di mata korang sekarang apa yang perlu dibetulkan? Sebab kami di AG ni sentiasa nak try. Jadi you all tengok, kita orang ada antara yang first company MLM yang buat BOP mingguan Zoom online. Orang masa tu kata gila ke apa kan. Aku pun tak tahulah. Kalau tidak, daripada kurung kat rumah masa tu PKP kan. Dan podcast kita dan sebagainya. So korang punya anak muda, ni nak tanya pendapat, pandangan korang ke AG, bukan industri MLM, AG Nutrition. Nampak kena tak dengan cara orang muda, dengan cara management kita? Okey. Kalau saya jawab dulu Sila. Sorry. Kalau ke saya lah kan. Sebab dulu bila sebut je industri ni biasanya secara tradisional kena jumpa depan-depan. Betul tak kan? Kena jumpa depan, table talk lah orang kata. Tapi kalau macam anak muda ni, saya rasa apa yang kita boleh improve lah, company boleh improve adalah dari segi platform social media tu sendiri. Sebab even macam my team, any info diorang akan rasa excited nak join, excited nak masuk. Kalau benda tu kita blast widely. Blast kat tempat ni ada, kat sini ada, kat FB, dekat IG story ada benda tu. Sebab kan, sebab kita anak muda ni dia kerap scroll jumpa dia masuk. So apa yang boleh improve tu, saya dari segi ni lah, marketing team kot kan. Marketing team kita blast secara meluas. Even ada setiap orang kata channel, maybe kita punya director distribute ke team-team semua. Rising Star distribute ke team-team semua. Untuk upload dekat social media lah. Sebab kita orang memang 100% kot kan. 100% memang social media memang punya orang. Social media. So TikTok, Facebook, Instagram. Betul. Semua tu lah. Macam Faiz, macam mana pula? Apa yang nak diperbetulkan lagi ni? So kalau tanya saya lah, daripada pengalaman memang first kali daripada social media jugalah. Sebab macam saya sendiri pun 100% daripada social media kan. Maksudnya kita orang daripada bawah pun menggunakan social media ni sebaik mungkin lah. Maksudnya daripada segi macam tadi Iswani cakap kan, macam mana kita nak sampai kepada team, atau input-input mungkin daripada macam contoh, even poster gambar pun itu boleh efek kepada orang muda ni. Yes. Walaupun color pakai semua ada makna kan. Betul, poster lagi menarik benda tu, dia boleh efek orang. Okay. Alright lah, aku nak bagi satu peluang kat korang juga. Sebab kita dah sentuh pasal social media. And you all ni pun di kalangan AG punya network pun terkenal dengan TikTok, Instagram korang lah. Kan. So ramai orang berpendapat simple. Berpendapat orang-orang muda macam korang ni berjaya, biasalah. Diorang ada TikTok. Simple je. So saya tak nak diorang ni pandang korang macam juara TikTok. So TikTok tu, daripada apa yang borak dengan you all, TikTok tu hanya front korang untuk attract macam periklanan. Tapi di belakangnya macam mana? Lepas dah, boleh share sikit apa yang you all punya experience prospecting dekat social media. Lepas tu bila dapat diorang, apa yang berlaku dengan team? Itu yang orang nak tahu belakang tu. Faiz. Okay, alright. So macam kita gunakan TikTok, IG apa semua ni, biasanya orang akan nampak daripada segi luaran lah apa yang kita orang buat. Tapi of course bila lepas orang tu join dengan kita punya team, kita adalah kita punya modul, maksudnya kita ada coaching, kita ada kelas. Maksudnya especially orang tu yang tak ada pengalaman.
So macam mana kita nak develop dia daripada kosong sampai dia boleh lah buat bisnes ni dengan mudah. Macam kita ada sediakan training, kita ada sediakan kelas, coaching face to face, online kita buat. Semua adalah traditional way pun ada juga dia buat. Wani pun sama juga. Sama juga. Kira social media tu dia punya titik permulaan. Titik permulaan kan. Dah ada team tu still stick dengan cara yang lama lah sebab memang lumrah kita punya orang kata industri ni dia tak boleh online ni dia tak jadi pun dia sebenarnya. Maksudnya semua orang yang you all dapat tu akan berjumpa, akan jumpa. Akan ada training. Betul. So go back to basic juga sebenarnya. So social media ni memudahkan kita untuk jumpa orang baru lah. Yes. Cuma macam kita orang memang sangat orang kata pentingkan kot training tu. Memang even after kenal je dekat IG apa semua kan, dah start dah. Betul. First thing adalah memang tekankan pasal training. Dan bukan setakat training yang ramai-ramai. Dah settle training, datang pula jumpa personal. Datang pula jumpa dia ni sebab kita nak ada engagement tu, bonding tu. Correct. So by the end of the day, back to basic lah, relationship, coaching, training semua kena ada lah kan. So okay, daripada apa yang saya nampak, you all ni sebenarnya one of the success factor team korang because system lah saya rasa. Pengurusan ke? Macam sistem maksudnya daripada TikTok macam mana bawa bila dah dapat prospek macam mana you all dah ada semua step by step untuk you punya team dah ikut kan, which is pada saya sebagai seorang trainer, this is one of the topic saya selalu cakap juga, to have a system. Because ada one of the main sebab kenapa sistem kena ada, sebab bila orang join business kita, business you, bukan semua orang terror buat sale, bukan semua orang terror buat MLM. Betul. Kan? So bersandar pula dia nak mengharapkan leader yang sponsor dia. Contoh kalau Wani. Contoh Wani pula baru join 3 minggu. Recruit saya. Saya tanya A tak tahu, tanya B tak tahu. Dah kau tak jadi apa, aku pun tak jadi apa. So tapi bila satu sistem tu ada, bila saya join team Wani, saya bukan bersandar pada Wani punya skill, saya bersandar pada team Wani punya sistem. So semua orang boleh ni kan. So that's a good thing lah. Saya rasa kalau mata pandangan saya, one of the biggest thing you all punya team is system lah. Korang very systematic. Berapa office sekarang dah ada dah? Office lebih daripada 7 saya rasa. Lebih daripada 7. Kalah HQ. Sebab memang penting kan, orang kata kena ada tempat total untuk berjumpa. You all punya group dua-dua. Kena ada center lah. Kena ada center. So why? Orang nak datang belajar boleh cari kita. Beza tak bila korang buat tak ada center dengan ada center? Beza memang banyak. Beza banyak. Even macam saya dulu waktu start, orang kata baru platform ni beberapa bulan lah. Of course lah kita ada kita punya leader, kita ada kita punya orang kata mastermind kan. Mentor, saya pernah mentor pernah labelkan saya sebagai nomad. Sebab saya dulu kat Kedah. Nomad Nomad. Berpindah randah. Kejap saya datang Kajang. Lepas tu balik pula pergi ke Kuantan. Lepas tu pergi rumah cousin pula. Tapi still orang kata setiap minggu memang saya wajibkan diri saya untuk datang ke center, ke tempat training lah. Kat mana office, waktu tu office baru 1. And then start saya buat full time business ni. Habis belajar saya buat full time, start grow. Ada office yang kedua, ada yang ketiga. And then bila kita ada office macam tu, kita punya team ni nampak orang kata progress kita ada kan, ada tempat, ada platform facility. Nak jumpa, facility, senang lah orang kata. Cuma yang pasal sistem tadi tu, first of all macam saya kan first time buat platform macam ni kan. Of course saya pun tak ada pengalaman, ilmu pun tak ada. Tapi thanks to my orang kata mentor lah, salah seorang jutawan dalam platform ni kan. Memang semua kita orang punya sistem datang daripada ni lah, kita orang punya so duplikasi memang cantik dalam team you all lah. So semua orang ikut sistem yang dah ditetapkan. Cuma adalah bila kita bila kita start buat something, discover yang maybe cara ni lebih okay kot, kita konsak, kita improve lah kan, improve lah. apa yang diajar kita tambah. Tapi macam mana korang macam mana korang get everyone to follow the system tu? Itu yang saya pilih. Sebab saya tengok yang kalau macam batch-batch saya ni lah kan, kalau buat sistem, ada nak buat cara macam ni, ada nak buat cara sendiri. Tapi you all macam mana tu? Memang dah dijadualkan ke ataupun pasal macam nak make sure team kita pun jadi macam tu juga. Macam saya waktu awal-awal start, sebab saya start waktu tu daripada team kita orang macam tak ramai. So sumber kita nak refer tu sikit lah orang kata kan. So memang refer satu orang, which is kita punya jutawan waktu tu, Sifatin Amira kan. Memang follow. Tapi bila dah start duplikasi tu, start tunjuk result. Okay, dia ni background macam ni, maksudnya boleh buat lah, orang bekerja boleh buat. And then kita lahirkan yang student pula. So student boleh follow. Kita lahirkan yang housewife pula,
So boleh follow. Sebab kadang-kadang biasalah student ni dia tengok orang tu bekerja, dia kata okey tak apalah, bekerja ni tak banyak assignment boleh buat. Yang bekerja pula, oh tak apalah, student tak banyak komitmen boleh buat. So apa yang kita orang buat, lahirkan daripada setiap golongan. So no reason lah, tak ada orang kata alasan lah nak kata tak boleh buat tu. So kalau orang buka office banyak-banyak ni, maksudnya dah ramai lah ni. So maksudnya kalau macam Faiz sendiri kan, office Faiz, macam mana traffic dekat office tu? Hari-hari ada training ke? Hari-hari ada POP ke? Hari-hari orang datang, so macam mana? So biasanya kalau training kita akan buat every weekend lah. Every weekend dekat kita punya center. So Sabtu and Ahad lah. So kita akan ada leader-leader yang bergilir lah untuk take part dalam kita punya training. So semua orang dalam team speaker lah. Betul. So at the same time dia orang boleh develop dia orang punya skill communication juga, skill. Right. So benda tu lah yang akan bagi dia orang value lah. Bagi saya benda tu pun penting juga. Yes. So kita tak bergantung kepada beberapa orang saja. So semua orang boleh jadi leader. Always ada muka baru, muka baru. So kita boleh keep on produce orang-orang yang duplikasi lah kan. Yes. Because public speaking is a very important thing dalam bisnes ni kan. So kalau you tak melahirkan speaker pun kau akan penat lah. Semua benda ni kau kena buat seorang. Kan penat lah. Betul. Dari segi training tu sebenarnya apa yang saya nampak lately dia lebih efektif sebab kita orang dah start macam Faiz kata tadi, ada jadual. Every week kita dah bagi tahu dah, okay minggu ni siapa speaker, next week siapa speaker. So that contohlah of course lah kita nak orang kata kita punya team ni dia boleh pilih dengan siapa yang dia nak follow. Mungkin Cheryl A ni dia rasa tak kena dengan dia. So dia boleh datang yang dia boleh datang yang next week pula. So dari segi input tu pun tak adalah repeat benda yang sama. So orang jadi sonok nak datang every week sebab every week orang lain. Benda lain-lain. Yes, benda-benda yang lain dia orang akan belajar. Muka kan. Jadual tu lah. Betul. Alright. Okay, itu dari segi korang punya sistem, korang punya team kan. So kita nak saya pun minat juga nak tahu perjalanan. Tadi dah cerita lah korang dah start macam mana kan. So dekat AG ni tahu korang dah collect beratus-ratus ribu, dah buat income berpuluh-puluh ribu bulanan dan sebagainya. So tapi dalam kejayaan ni kita orang selalu cerita nampak kejayaan ni best-best je. Oh Faiz pakai kereta ni, you pakai kereta ni kan dan sebagainya. So tapi apa pengalaman pahit? Kita nak cerita pengalaman pahit sepanjang membangunkan bisnes AG. Okay, pengalaman pahit Kalau sebab masa tu kita student now. So circle kita ni kita kata semua nak enjoy lah. So kita faham bila kita buat something yang dia orang tak buat, of course akan ada tentangan lah. Betul tak? Dia orang akan rasa macam kau apa hal ni buat ni kan? Kenapa kau belajar je lah kan? So of course lah daripada kawan kecaman tu memang dah normal lah. So kita pun terpaksa cari circle yang betul untuk kita fokus lah buat bisnes. So kecaman tu paling tinggi lah. So bercakap pasal student ni, aku ada gambar kau masa student. Tu tengah-tengah tu. Aku nampak tu gambar tengah student tu. Ni dekat mana ni Faiz? Ini dekat Sungai Petani lah, dekat kedai mamak. Ini airport kita orang dulu. So start kat kedai mamak dulu sebelum ada office. Ada gambar lain Cheryl? Tengok gambar yang sebelum-sebelum. Ini zaman study dekat UiTM. Gambar study. Yang mana satu kau ni? Itu baju colour pink. Oh baju pink kat tengah. Macam lain lah. Masa ni dah join AG belum? Diploma hujung tu dah join. Kurus kau masa kau join AG 2019 aku. Kurus Wow, ini dah macam level badan aku dah ni. Oh sini masa student lah. Transforming people. Kita tengok kalau ada gambar Faiz yang sekarang. Gambar sekarang Cheryl tengok. Ini seronok ni kita kopi-kopi gambar lama ni kan. Awalnya kau tunggu, jangan gelak. Tunggu. Kita nak kopi gambar kau juga. Saya dah tapis. Yang tapis tu yang you bagi. Okay. Yang kita ambil daripada platform tu. Aduh. Tak adalah. Tu dia. Ni kereta Audi apa ni? A5. So dekat kampung kau seorang lah pakai ni. Dekat Kedah. Apa perasaan orang kampung kau balik kampung first dengan kereta ni? Perasaan tu semua jiran tanya buat apa kan. Yang kutuk-kutuk kau pun tanya. Mak saya tak tahu nak cakap buat apa kan. dah pening lah tanya kan. Mak kau jangan dadah aku kan. Masa tu student lagi.
Masa 23 kan. So muda lah kan. So tu kereta mewah yang pertama lah. Masa usia berapa beli tu? 23. Aku 23 gaduh dengan bapak aku nak minta down payment kereta kata. Okay Wani. Wani pula. Kita tengok sekejap. Saya pun nak tengok juga zaman-zaman sebelum macam mana lah. Zaman-zaman sebelum Wani ni. Yang mana tu Wani ni? Yang mana tu ni? Yang nombor 2 sebelah kanan tu. Yang paling tinggi tu. Yang paling tinggi. Oh ni kat mana ni? Kat UIA ni? Ni dekat UIA. Masa ni dah buat dah? Belum lagi. Oh belum lagi masa belum ni? Lagi. Okay, gambar-gambar ni pun kat UIA juga. Okay. Cuma macam gambar-gambar kat sini kan, saya dulu dekat U saya suka buat aktiviti yang macam apa orang kata? Masuk kelab-kelab, management. Saya pun suka pergi kelab dulu. Bukan kelab yang tu. Itu kelab lain. Sorry. Kurang. Betul? Tapi kira kat situ saya sukalah management. So bila get involved dalam business ni, still kan kita kena manage juga kan. So benda tu tak lari banyak lah. Sebab memang saya minat benda tu. So dia tak perlu orang kata effort yang banyak sangat untuk kita develop. Just belajar something yang baru-baru je lah. Okay. Tak ada gambar Wani dengan kereta dia? Oh, nak tengok Wani pakai kereta apa? Tadi dah Audi dah. Tu dia. Macam kereta orang lelaki. Memang kereta lelaki kan? Memang kereta lelaki. Memang kereta lelaki. Kan? So kereta tu Wani, nak tanya, kereta tu memang beli macam tu ke Wani yang make up macam tu? Of course make up macam tu. Sebab waktu make up sendiri. Sebab dia banyak lah orang kata bila kita tengok, sebab macam even Faiz sendiri kan, bila diorang keluar ada achievement yang besar ni, bila kita tengok kenapa diorang boleh buat, takkan kita tak boleh buat kan? Diorang boleh buat, dia jadi terbakar tu. Sebab tu penting untuk orang kata setiap yang ada dah naik dia punya level ni, kena ada achievement yang besar lah. Dan achievement tu tak boleh simpan seorang. Sebab kita kadang-kadang orang kata nak show off ke apa kan. No, it's not show off. Dia nak bagi inspirasi. Macam saya kan, disebabkan terbakar tengok orang lain, so kita nak juga benda tu. Saya memang paling tak bersetuju bila orang cakap MLM ni tayang kereta. Sebab dia orang tak faham kita ni kerja kita. Sebab kerja kita nak menginspirasikan orang bawahan kita. Betul. Kan? So kalau tak ada apa nak tunjuk, macam mana? Kan? Okay, macam mana dengan haters ni? Dengan haters haters terdekat ke yang jauh-jauh? Tak kisahlah haters macam mana punya haters. Macam banyak ni. Sebab kita orang kalau yang batch-batch berumur ni, kita orang tak berapa terror handle haters sangat. Sebab kita orang masa membesar 80-an, 90-an, mungkin masa tu kita bukan macam you all ada 10,000 follower, ada 3,000, 5,000. Kita kawan kita mana ada benda tu. Kita kawan kita 15 orang tu, 15 orang tu lah sampai ketua. Kan? So kita orang dah memang dididik kalau orang tu tak suka kita kena pergi selesaikan. Sebab itu je lah kawan kita. Tapi you all zaman dah berbeza. Kan? You all zaman dah berbeza. Haters korang boleh buat tak tahu. Kan? So benda tu memang korang kental lah kan. So macam mana berdepan dengan haters ni dalam masa pendek? Sepanjang terlibat dalam platform ni kan. Macam saya, ada orang kutuk-kutuk? Ada juga. Open maksudnya dekat komen apa dekat sini memang ada. Boleh kata setiap hari tu. Memang ada. Tak rasa sedih ke? Tak rasa down ke? Kan, dulu down lah juga. Awal-awal tu awal down juga. Awal tu kan. Tapi dia macam ni, bila start buat banyak-banyak ni, saya dapat observe something yang mana kadang-kadang benda tu kita boleh control. Sebagai contoh lah, kita nak share something, kita boleh control caption apa kita nak letak, video yang macam mana kita nak masukkan. So saya banyaklah ubah benda tu daripada caption-caption yang macam, sebab setengah orang ni dia guna social media untuk orang kata condemn orang lain. Kan, kau ni kerja better buat bisnes dengan aku. Kan, ayat tu bila kita tukar kepada positive way, penerimaan tu baik. Memang so banyak jadi macam ni. Memang kiranya dari segi haters tu dia makin drop. Yang datang apa yang kita share, kalau kita share positif, yang positif lah datang. Saya itulah saya perasan lah dalam ni. Okay. So Faiz, kalau dalam melalui social media, sebab yang sini-sini ni selalu kita dengar kan, dia kata prospecting ni bukan satu benda yang mudah. Bukan senang nak dapat prospek orang yang minat dengan bisnes ni hari-hari. Tapi macam Faiz dengan platform TikTok, Instagram dan sebagainya, macam mana dapat prospek? So, kalau macam saya
setiap kita faham yang pengguna sosial media ni ramai, dan penduduk Malaysia pun kalau kita tahu 30 juta plus kan. So kalau ada orang yang reject kita tu normal lah kan. Kita fikir yang kalau seorang reject kita, dia akan mendekatkan kita dengan orang yang nak. Betul tak? Betul, yang betul. penting kita kena keep going lah. Kalau kita tak buat dah, mana orang nak datang? Yes, betul. So betul. kita, macam saya letak satu mindset lah. Orang yang reject kita tu, dia tak bagi effect apa pun kat kita kan. Kalau dia reject kita pun, kita juga yang kena bayar, kita makan. Reject betul next Betul. tu je lah. Betul lah. Kan? Dia Betul, juga betul. yang rugi. So average berapa prospek yang korang dapat daripada social media? Average lah Per day. per day. Prospek lah, Macam bukan pusing lah, saya- prospek aja cerita dulu. Macam saya ada cerita-cerita dengan Dr. Shahan tadi kan. Macam saya jenis orang yang kita kena ada strategi lah nak buat something, betul tak? Saya punya mentor, Sifu sendiri, dia ajar instead of macam setiap hari kita nak pancing seko ikan kan, pergi mancing kan. Apa kata why not kita ambil satu hari, kita tebarkan jala. So sama juga dekat sini, kita bina apa yang orang kata dari segi branding, buat branding dulu, tunjuk achievement dulu, tunjuk apa kelebihan platform kita, and then one day share, buka peluang. So tak adalah setiap hari nak kena buka. Meaning to say you all punya posting apa semua pun sebenarnya ada strategi berkumpulan Betul. juga. Itu masing-masing punya kumpulan lah. Saya Patutlah rasa- respon saya dia rasa- bagus dia ada. Okay. Even Faiz pun sama juga. Betul. Konsep macam Baru saya tahu dia ada gerakan, dia bukan ada posting gerak. sembarangan. Sebab bukan saya dulu ada posting. try juga. Orang tua style. Try lah posting Facebook kan, tak macam dapatlah satu like. Kan? Back satu like dengan satu komen. Buka komen tu dia kata sorry tertekan like. Memang tak ada Kecewa respon. kejap kan. Rupanya belakang tu banyak dia punya strategi rather than just post biasa lah. Dan benda-benda macam tu tak lain tak bukan, memang bukan kita orang fikir sendirilah. Memang kena ada orang kata mentor yang salurkan. Sebab tu dalam bisnes ni apa-apa ada masalah, refer, cari mentor, sebab mentor always ada solution. Untuk kita Itu lah. juga yang memudahkan kita lah sebenarnya. Yes. So kalau kejayaan kita orang ini pun, kalau ikut, bukan 100% kita orang lah sebenarnya. Betul. Sebab kita orang pun tak ada pengalaman yang banyak pun, tapi bila kita ada mentor yang betul, dengan tunjuk ajar yang betul, kita follow lah. Yang penting kita kena follow. Kan kalau tak follow tak Kan jadi tak orang jadi kata. juga. Yes. Kan kalau kita follow, dan kalau kita boleh buat lebih lagi steady lah. Betul. So rata-rata sikap pun kena positif. Betul. Kan dengar daripada korang tadi, korang macam benda tak tahu belajar, benda orang benci kita lembutkan Buat tak hati, tahu. buat tak tahu, ada cara-cara Betul. semua kan. So kena ada positif. Okay, good. Dari segi growth. Okay, so korang pun dah grow dalam bisnes ni, boleh dikatakan, kita katakan sukses lah kan. So dalam bila growth, sesuatu benda ni grow, maka banyak problem-problem baru yang akan muncul, kan. So bagaimana you all handle growth macam Wani? Okay, macam saya memang everything dalam platform ni, apa-apa pun memang saya kuatkan mindset dulu. Sebab bagi saya lah, kalau contoh ada something negative happen kan, kalau kita benarkan mindset kita untuk accept benda tu yang kita menangis tepi bujuk katil ke apa kan. So memang mindset tu kena strong. Macam saya, kat mana saya strongkan mindset dalam training. Sebab kita adalah training untuk macam mana nak handle bila ada situasi negatif. Even negatif kadang-kadang bukan daripada orang luar, daripada cabaran daripada dalam team sendiri. Even kalau pernah dengar contoh macam orang kata cabaran terbesar tu bukan orang luar, tapi sebenarnya dalam dalam circle tu sendiri. Yes, Benda tu tak lari, kat mana-mana pun ada kan. Tapi atas kita lah macam mana nak accept. Kalau macam saya, cara nak accept benda tu memang saya develop saya punya mentality. Dan nak ada mentality usahawan ni, kena duduk dengan orang mentality sama macam kita. Kalau start balik kampung lama, duduk dengan Lemah. dengan orang lain kan, Betul. lemah lah. Dia kata tak apalah, rehat dulu dekat kampung apa semua. Sebab tu memang saya dah orang kata firm lah dekat dalam bisnes ni, apa-apa duduk dengan orang yang dia boleh positif kan, kita punya mindset. So senang, sebab bila kita ada masalah ni, kalau kita pun tak stable, emosi, susah kita nak control kan. Dan ubah orang keliling, ubah kawan pun sebenarnya satu betul. sacrifice. Satu sacrifice juga sebenarnya. Betul. Tukar environment, nak kena Terpaksa kenal orang baru. tukar. Ya, terpaksa kan. Kadang-kadang sedih juga tu lah. Ada pasal kawan tak nak ikut kan. Kalau macam Faiz, okay, dari segi growth, bila dah membesar tu banyak cabaran baru. Contoh kena buka office baru lagi, kena tambah dan sebagainya. Dan bila benda-benda macam ni, bila dah berlaku, maka lagi bertambah banyak benda nak kena manage lah kan. So soalan, the golden question is, bila dah ada office ni, adakah dia lebih memudahkan ke ataupun lebih memeningkan? Okay, kalau tanya soalan pasal office, bagi saya memudahkan lah. Memudahkan. Sebab kita tengok dia punya benefit tu lebih daripada
yang buruk dia. Yes. Sebab kita as a leader, kita kena faham, kita buat networking ni, kita pun ada tanggungjawab juga. Betul. Kan orang yang join dengan kita ni nak jadi macam kita. Yes. Kan, dan dia memerlukan kita. So bila kita support dia, kita bantu dia grow, InsyaAllah kita pun akan grow lah. Dan itu yang best in networking ni. Nak tak nak kita kena tolong orang, dan kita pun akan kaya lah. Betul. So ada saling, apa orang kata, support each other tu. Yes, betul. So tak rugi pun kalau kita nak spend something untuk kita punya team, dan kita tahu kita punya long term punya target, mission kita tu, sepatutnya kita kena spend lah untuk dia orang. Macam tu. Betul. So dari segi yang saya minat nak tahu you all, okay? Sebab seingat saya masa I was your age, okay? Kawan-kawan aku semua tak ada bakat buat training. Yalah budak-budak muda nak buat training apa semua. Mana korang belajar buat training ni? Mana korang belajar buat training ni? Natural ke? Mungkin Wani boleh ni? Macam sama sebenarnya. Tadi Faiz ada kongsi ni natural sikit. cikgu kan? Macam saya je memang suka share benda kat orang. Tak kisahlah depan-depan macam ni ke, dekat social media ke, saya memang naturally suka. Tapi kena faham lah, tak semua orang macam tu. Betul. Ada setengah malu-malu sikit apa semua kan. So berbalik kepada soalan macam mana kita boleh orang kata handle training, first adalah kena duduk dekat tempat yang orang tu handle dulu. Kira bila ada mentor handle, kita kena hadirkan diri. Selalu datang, selalu datang lah. Dia tak boleh je tak jalan secara online. Memang kena ada dekat situ. So kita dapat serap dia punya energy, input. So dengan melihat, dengan mendengar, next kena try lah. Kalau sekadar dengar, lihat, tak buat, tak jadi so culture korang datang training bukan untuk belajar sahaja, belajar bukan konten training itu, tetapi belajar untuk jadi. Itu sendiri. Betul. Belajar untuk jadi, duduk kat depan. Kadang-kadang invite spontan je. Datang duduk depan, share itu ini. So daripada biasa. Kan biasa tu. Macam Faiz pun kadang-kadang saya pelik juga kan, sebab itu masa kita pergi training lab kan. Sebab saya kenal Faiz sebagai orang yang cool, tak banyak cakap. Ni kan. Tiba-tiba. So masa dia datang training lab tu, saya letak di atas pegang mic. Dah macam Faiz Saleh. Dah lain lah aura dia kan. So memang macam Faiz sendiri memang ada minat lah. Tapi kita banyak belajar daripada kita tengok dan kita dengar lah. Betul. Maksudnya kita kena put effort lah untuk tengok dan dengar. Sebab kalau macam kalau kita nak cerita pasal bercakap ni, kita kena ada knowledge sikit. Maksudnya kita kena banyak baca, banyak dengar. Tapi sekarang dah senang. Self-learning lah. Sekarang dah senang sebab kita ada social media je. Betul. So kalau kita malas baca buku, kita tengok video. Betul tak? Kalau kita ni boleh dengar audio. So dah mudah lah untuk sekarang. Tak perlu semua nak kena baca, nak kena tulis kan. Masuk kelas lah, tak semestinya kan. So mudah lah. Everyday kita boleh dapat knowledge. Yes. Social media. So beruntung lah saya rasa lah kan. Saya ada soalan. Saya ada soalan. Kita pula tanya. Macam saya kan, saya banyak dapat aku interview ni. Saya dapat macam banyak soalan lah. Dia kata macam Coach Is, akak ni tak beranilah nak cakap-cakap depan kamera apa semua. Bolehkah akak berjaya? Kalau macam Cik Syah rasa kalau macam tu, adakah kebolehan bercakap ni penting dalam platform kita? Okey. Kalau tanya saya peribadi, dalam business networking ni, itu skill nombor 1 sebenarnya. Memang perlulah. Skill nombor 1. Sebab apa? Sebab kalau nak grow, kalau kita takut nak bercakap secara public speaking, so kita boleh cakap table talk. Yes, betul. You boleh closing dengan table talk. But soalan saya, seramai mana you boleh closing dengan table talk? Contoh, satu hari pertama, satu hari you boleh cover kalau table talk. Satu hari you boleh buat berapa presentation je? Mungkin 2, 3 kalau terror 3 lah. Penat. Bukan benda yang nampak simple, tapi benda yang you kena layan apa semua kan. Energy lagi. So katalah ambil 2. So 2 BOP je you boleh buat. Maksudnya 2 orang you boleh closing. Tak apa, cukup untuk you. Tapi later bila grow, orang-orang yang sponsor macam Faiz cakap tadi, dia orang perlukan kita. Wani tolong ceritakan, sebab dia pun baru join kan. Wani tolong ceritakan. So masa tu Wani dah tak ada masa lagi nak posisi cerita dekat orang dia. So satu hari sampai satu ketika bila dah ramai, semua orang nak you. Dan you boleh cakap berapa banyak je satu hari you boleh buat. So that's when it is very important. So sayanglah kalau ada 300 orang nak dengar Wani cakap dalam satu hari, tapi Wani hanya boleh dapat closing oleh kerana hanya table talk. Ada limit lah kan. Dapat 3 orang je. So you bandingkan 3 orang dengan 300 orang. So bila you public speaking, you cakap benda yang sama, you cakap energy yang sama, jangka waktu yang sama, tapi you boleh cakap dengan 300 orang. So the result is bigger. So when the result is bigger, baru you boleh jadi
networker yang income besar. Pada saya, orang yang hanya mampu buat table talk saja, dia boleh jadi networker, tapi nak grow tu long jauh, term tu susah lah. Nak jadi jutawan, nak pakai Audi, nak pakai Ferrari, jauh lah. Tapi setakat nak buat income 10,000 a month, 8,000 boleh. Tapi public speaking tu very very important. Kan? So okay. Ada soalan lagi untuk saya? Dah macam pula yang kena tanya ni. So it is very important public speaking. Dan juga kalau tanya saya, public speaking ni bukan semua orang ada natural. Ya, some people nature, some people nurture. Kena develop lah kan. Kena develop. Macam saya, kalau you tanya saya masa awal-awal public speaking pun saya bukan natural. Saya bukan natural. Siapa yang dah tahu cerita saya dulu macam mana saya start jadi speaker tu, memang kelakar. So tak payah gitu, ada topik lah. Cerita belakang. Lagi teruk pada korang. Yang jenis naik stage, getar-getar, tak tahu apa nak cakap. Dan pernah berlaku depan 200 orang. Kan? Tapi macam you all lah, saya minat, saya belajar dan sebagainya, dan dia boleh jadilah. Okay, soalan cepu mas. Sebab korang orang muda kan. Ni provoking sikit lah. Closing orang muda atau closing orang tua lagi muda? Dan kalau kenapa? Sorry. Kalau saya lah, sebenarnya umur ni tak ada masalah. Tapi kalau yang muda ni, kalau kita compare daripada segi social media dulu, social media kita faham lah, generasi sekarang ni daripada kecil sampai besar dia dah biasa dengan social media. Yes, betul. Generasi yang dulu, benda ni baru untuk dia. So dia kena banyaklah belajar berbanding dengan orang yang muda ni. So dua-dua boleh dapat benda yang sama, tapi yang generasi sebelum ni dia kena put effort lebih sikit. Yang berumur ni? Sebab dia baru nak kena belajar TikTok, nak kena belajar IG. So benda tu tak ada dulu. Macam kita orang ni mungkin dah terbiasa kan? So mudah sikit untuk dia boleh buat tu. Tapi dua-dua boleh. Macam tim saya pun dulu ada leader yang berumur 50 tahun. Oh ada. Oh saya pernah tengok dekat event 50 tahun. Tapi dia ada effort lah untuk buat social media, belajar buat video bercakap. Walaupun lelaki and then umur 50 tahun, tapi dia punya effort tu saya kagum lah. So dia nak belajar dengan orang muda kan. Semua lapisan pun boleh. Cuma effort tu lah yang menentukan kita. Yes. Macam mana ni kalau nak cuba closing orang tua lah, orang berumur. Dia tak ada macam terpelik-terpelik. Engkau ni budak-budak nak cerita pasal kejayaan dengan aku pula. Engkau dah lah baru belajar. Ada tak berhadapan dengan macam tu? Macam saya personally ikut progress kan. Kalau macam dulu, kalau Cik Syahan tanya dulu, saya selesa untuk orang yang bayar-bayar lah kita kata. Yang apa? Younger generation lah kan. Dulu, tapi tu dulu. Sekarang bila saya dah start buat bisnes ni, platform ni lama kan, sebenarnya saya nampak orang dewasa lebih best. Sebabnya sebab orang dewasa ni majoriti ialah pernah bekerja, betul tak? Kan, diorang tahu betapa penatnya daripada pagi nak kena pergi kerja, balik, lepas tu dapat gaji sebulan, bayar komitmen, habis macam tu. So biasanya orang dewasa ni diorang bukan kejar orang kata duit sangat. Diorang kejar kebebasan waktu. Dan kat sini memang kita boleh dapat. Sebab tu saya memang orang kata lebih prefer lah kalau ada yang tim saya yang dewasa. Dan bagi saya orang dewasa kalau dah masuk dalam company kita ni, peluang sangat luas. Sebab dia boleh nak cerita kat orang lain lah, tapi dengan buktikan diri dia ada achievement, and then share kan. Semua orang penat bekerja, semua orang penat nak tunggu hujung bulan dapat gaji. So bila kita dah ada peluang macam ni, better untuk manfaatkan lah. So itu kalau dari segi saya lah. Saya lebih prefer yang macam tu. Alright. Macam Faiz dah mula explore market yang berumur. Ada juga tim yang dah 30-an, 40-an pun ada. Oh dah ada lah. Cuma itulah, berbeza lah daripada segi pembelajaran. Sebab seingat aku 2 tahun lepas aku datang korang punya event, masih lagi budak 19 tahun. Betul. Yes kan. Market tu tak dapat lagi kan. Tiba-tiba aku pun terasa macam budak college lah. Event korang kan. Tentulah. Betul. Macam Mani cakap tu, orang yang lebih berumur ni, dia orang dah ada banyak pengalaman. So dia orang dah tahu betapa susahnya hidup dalam zaman sekarang ni. Itu yang push factor dia untuk dia buat lebih. Betul. Macam orang muda ni dia selesa lah. Yes. So untuk kita cari orang yang betul-betul nak push tu, susah sikit. Tapi kalau orang yang dah ada pengalaman ni, dia dah tahu kenapa dia nak kena bersungguh buat benda ni lah. Itu kelebihan dia. Betul. Dan market orang yang berumur ni, tua ni, dia perlukan lebih sebenarnya. Contoh kalau you all mungkin lah kalau saya tengok yang student dapat income 10,000 sebulan,
dah boleh dah. BMW dah macam-macam style yang mahal-mahal, kereta bayar 4-5 ribu sebulan. Tapi kalau orang macam berumur ni nak pakai kereta macam tu, dia tunggu 25,000 dulu baru dia berani. Sebab komitmen dia yang lain kan. Okay, alright. Transformasi lah, ya kan? Satu lagi benda yang saya minat nak tahu hari ni, perbezaan life. Ni kita tengok touching sikit macam mana. Kalau macam Faiz, life sekarang macam mana selepas jadi nutrition? Apa yang you enjoy sekarang life ni? Alright. So first kali, benda yang paling enjoy lah selama hampir 4 tahun lah dalam platform ni, benda yang paling best ialah masa lah. Walaupun dulu saya ingat saya habis belajar memang saya kerja lah. So kita tahulah lifestyle kerja macam mana kan. Balik kerja and then masa kita tak ada. So benda yang paling best sekarang ialah flexible lah. Macam saya full time buat business ni. So kita faham nature business ni, kita lebih fleksibel kan. So masa saya tak terikat, kita tak ada punch card kan. So benda tu yang saya enjoy lah di usia yang muda, Alhamdulillah. And then yang kedua, income lah. Income. So kalau dulu masa kita study tu, kita expect kehidupan kita tu kita dah tahu dah. Maksudnya kalau kita lepas kerja apa? tu Kerja. gaji kita tu banyak mana kita dah boleh expect dah. Betul. Kan. So macam kita dah tahu. Tapi Alhamdulillah bila kita berada dalam platform ni, kita dapat lebih lah. Kita dapat lebih, sangat-sangat lebih lah orang cakap kan. Untuk umur yang muda ni, Alhamdulillah, orang kata memang cukup lah kan. So bagi saya itu perubahan yang paling besar lah. And then yang ketiga, value lah. Maksudnya daripada segi pengalaman, walaupun ada jatuh naik dalam bisnes tu normal, tapi pengalaman tu di usia yang macam ni, saya rasa saya banyak sangat belajar melalui platform ni. So benda tu lah orang kata yang paling mahal lah. Kalau duit, mungkin kita kata jatuh naik tu normal, tapi pengalaman tu tak ada jual. Betul lah. Yes. So, kalau kau tanya aku lah, transformasi lah. Kalau dulu perlu pergi restoran, buka menu, tengok belakang. Tengok harga. Harga ni mampu, baru tengok order yang ini. Tapi bila dah berjaya ni, tengok belah kiri, tak pandang ke, terus order kan. Okay, Wani, seorang wanita. Wanita ni kita selalu relate, nafsu shopping tu tinggi lah. Kalau berbanding lelaki kan. Kan. So macam mana life sekarang ni? Kalau macam perempuan lah, dia ada dua. Biasanya tak makan, shopping. Tak shopping, makan kan. Yes. Tapi macam saya, makan tu kurang sikit. Macam saya, sebab saya kurang sikit lah makanan-makanan fancy ni. Biasa makanan-makanan kampung saya suka. So dari segi spend tu dekat makanan kurang sikit. Cuma orang kata perubahan, transformasi kan dalam platform ni, yang saya nampak lah, of course lah, masa sama macam Faiz kan. Cuma benda lain lah yang saya baru dapat bila saya get involved dalam ni adalah dari segi networking tu sendiri. I mean peluang. Bila saya start buat networking ni, kita jumpa ramai orang, kita dengar cerita dia, kita tahu kawan dia ada buat orang kata bisnes apa-apa kan. So senang bila kita nak collab ke apa, benda tu always ada. Dari segi peluang. Even saya dengar macam podcast yang previous episode itu, macam kita punya chairman kata sendiri kan, kalau bos-bos kita tak buka AG Nutrition ni, mungkin ramai lagi yang tak jumpa peluang. So dari segi peluang tu sendiri memang orang kata besar lah. Kita bukannya tak nak orang kata bekerja ke apa, tapi bila dah ada peluang yang lebih baik ni, kita nak buat yang lebih baik lah, of course kan. Yes, betul. So life is good lah sekarang. Alhamdulillah. So semua benda mampu sekarang. Ni dah beli rumah tak belum ni? Yang tu masih dalam perancangan. Sebab kalau macam saya kan, bukan saya je, saya rasa semua kita dalam platform ni, kita orang juga diajar macam financial punya planning. Apa yang kita kena dahulukan dulu. Dan kadang-kadang ramai soalan tu, ramai tanya dah beli rumah ke belum. Sebenarnya ada sebab. Kadang-kadang kenapa kita tak beli ni, kenapa kita beli ni, kenapa ada ni dulu. Semua tu kita dah kita plan. Kita ada strategi kita sendiri yang mana kita tahulah apa yang kita nak capai kan. Dan tak boleh nak ikut cakap orang sangat lah. Sebab kalau dia kata dah kena ada rumah ni, dah kena ada yang ni, kita yang tahu apa yang kita nak. Ikut individu kan, tu lah. ikut individu tu lah. Planning, ikut kemampuan sendiri masing-masing kan. So pepatah Inggeris mengatakan more money, more problem. Betul ke ni? Betul. Boleh dengar sikit komen. Ini benda memang betul lah. For the first time kita dapat. Awak pun banyak urat tu. Betul tak kena kawal tu pasal nak kahwin. Betul tak? Ini semua cabaran ni. Betul. Buka cerita. So first kali masa kita dapat income besar apa semua ni, of course lah kita banyak best lah. Tapi bila kita dah makin lama, of course lah kita akan menghadapi certain problem. Macam dalam networking sendiri, kita sentiasa
bersama dengan orang lain. Maksudnya kita berinteraksi and then kita jumpa macam-macam jenis orang. So of course akan ada problem juga. Ada mungkin ada leader yang macam ni, ada leader macam ni, tapi itu normal lah bagi saya. Sebab apa, cabaran tu kat mana-mana pun ada. Cuma kita anggap cabaran tu sebagai step untuk kita pergi lebih jauh lah. Maksudnya segala benda yang jadi kat kita tu ialah pengalaman untuk kita. So benda tu insyaAllah akan ada something untuk kita nanti. Cuma kena banyak sabar and keep going lah. Nak cakap ke mana kan? Kena jalan je lah kan. Problem tak problem jalan je juga kan. Kalau macam Wan ni, apa problem lah kita. Yalah bunyi macam negatif sikit lah, tapi benda ni reality. Kita nak kena tahu, penonton pun mungkin nak tahu kan. So apa problem yang berhadapan. Of course it's a good problem. Dia bad problem bila kita tak ada duit. Tapi problem ni datang bila kita ada duit. Maksudnya still good problem lah. Macam Wan ni macam mana? Problem bila kita dah start ada duit ni kan. First kali jujur, saya cerita kat audience. Fake friends banyak tak sekarang? Dah kan. Dengan muka-muka. Fake friends banyak tak? Dia dari segi macam ni, bila masuk AG ni kan, kita ada peluang lah untuk start dapat 5 angka sebulan apa semua kan. Dan waktu first time saya dapat, the moment saya dapat 5 angka tu, sebenarnya dalam bank dah hilang. Dah tak ada 5 angka tu. Dah keluar beli ni beli tu. Itu pun sebenarnya cabaran juga. Problem juga kan. Sebab dia macam first time kita dapat. Student kan. Komitmen belum ada. Betul. Tapi benda tu pandang benda positif lah. Kalau kita tak lalui mungkin nanti kita akan buat lagi kan. So dah rasa benda tu awal, dah tak boleh ni. Next month dah tak boleh macam ni. Dah ada, kena start saving. And then ada juga tengok orang keluarkan kereta. Kita ni, aku ada saving ni. Nak saving ke nak keluar kereta? Saving ke nak keluar kereta? Financial kita kan. So dekat sinilah kepentingan. Macam saya kata tadi, ada mentor. Kena consult. Sebab kita macam saya first time dekat sini kan. First time dalam industri ni. Mungkin benda tu saya rasa betul. Okey, tak apalah, saving lah. Saya tak payah spend untuk benda ni. Tapi sebenarnya mungkin mentor kita ada pendapat yang lain. So saya consult, saya banyak consult lah. Okey, dah saya spend kat sini, apa saya kena buat balik untuk kumpul saving balik apa semua kan. Bila dah ada saving, cabaran lain pula. Nak beli ni. Tapi dekat situ solusi dia satu je lah. Memang kena ada orang kata tempat untuk kita refer, and dah start kena ada record. Paling penting lah, macam saya memang ada record. Orang kata dari segi financial lah. Kena ada orang kata apa? Daily expenses daily expenses, SSM, income tax, apa semua tu kan. Kena jagalah. Kena jaga. Semua tu. Yes. Untuk elakkan problem-problem yang lain nantilah. Advice kami daripada management, cukai bayar. Serius. Cukai bayar. Sebab ini kita kongsi dengan penonton juga. Sebab LHDN memang sekarang ini dia akan datang. Macam kita punya office pun baru-baru ni LHDN datang. Dia nak tengok siapa jutawan, siapa income besar, dan kita tak boleh sorok benda tu. Pasal dia authority kan. So melalui pengalaman-pengalaman kita lah yang berumur ni, dulu kan ingat pandai elak-elak, tapi sebenarnya mendatangkan masalah jauh lebih besar. Janganlah. Jangan. Yang tu kena ambil betul. Okay, dengan sukses, you all dah sukses sekarang ni, dah sampai satu level yang korang rasa boleh dibanggakan, ya. Kita pun bangga. Kemana hala tuju? Kemana hala tuju? Macam Faiz contoh, mungkin dari segi peribadi atau mungkin dari segi grup, mana Faiz nak pergi selepas ini? Okay, so kalau tanya saya, of course lah kita punya planning dalam AG ni jauh lah. Sama macam kita faham kita punya CEO, dia ada long term punya planning. Maksudnya kita nampak lah vision yang nak dituju tu. So kita faham benda tu tak ada masalah. So kita dah tahu yang kita punya vision tu jauh. So kita dah start plan untuk expandkan kita punya business lah. Maksudnya mungkin kita dah boleh start masuk market luar, Brunei, Indonesia, Singapura kan. So itu pun dah start ada sikit-sikit kan. So kita nampak lah peluang tu. Sebagai networking ni, bestnya kita boleh masuk negara lain. Kalau kita buat bisnes lain mungkin susah kan. And then kita boleh target macam saya nak lahirkan leader-leader lah. Of course kalau kita boleh buat income 6 angka, kita pun nak ada kita punya leader duplikasi yang sama lah, duplikasi kan. And then target yang pertama of course lah ambassador. Sikit lagi. Jauh lagi ambassador. Jauh lagi ambassador. Saya baru director. Director lah. So ada lagi 2 takut lagi. 2 takut lagi. So itu plan kita lah. And then of course kita nak lahirkan leader-leader yang rising star, director under kita juga. Yes, betul. Orang kata kalau kita dalam networking ni, kalau kita kaya seorang-seorang, sonok-sonok orang menyampah. Betul. Jangan. So kita kena pastikan orang sama-sama. Betul kan. Asal bahasa tu menyampah tu, tapi memang itulah realiti perniagaan bisnes macam gini. Macam Wani macam mana ni? Mana hala tuju?
nak pergi lepas ni? Adakah Wani dah jatuh cinta habis dengan industri ni, akan duduk dalam industri selama-lama ni? Macam mana kehadapan ni? Okay, dia macam ni, memang penting lah untuk kita nampak kita punya long term sekian-sekian kan. Tapi saya pernah dengar ada someone lah, saya punya salah seorang orang kata business partner lah, business partner juga dalam platform ni juga. Dia kata kadang-kadang bila kita ada satu long term, kita kena fokus yang short term dulu. Macam saya itu, last year kot saya tengok company kita bagus lah sebab dia ada satu kita ada target vision kita yang next kan. Apa kita nak buat, produk apa kita nak keluarkan lagi, which is benda tu saya rasa macam wow lah kan. Company ada satu matlamat yang jauh, bukan sekadar nak habis kat sini je. So macam saya so far memang saya plan untuk follow lah apa yang company boleh bagi, kita akan follow, cuba untuk follow. Cuma sama macam Coach Faiz tadi, kita tak nak sukses seorang-seorang. Kita nak lahirkan orang yang sama macam kita, kan. Dan kalau dekat sini bila kita dah boleh buat, and maybe boleh try something yang macam ada side sikit lah. Maybe dah start berkembang kita punya, sebab kita tak boleh nak stay satu level je kan. Betul. Kita kena belajar bab pengurusan juga, bab company juga, macam-macam lah. Tapi dekat sini so far InsyaAllah lah saya akan cuba follow apa yang company dah plan lah. Sebab so far tengok planning yang hari tu always ada. So kita sebagai ahli ni tak risau lah orang kata, sebab kita tahu company kita ada vision. Sebab kita orang punya in management lah, kita orang we believe that you all ada tugas you all ada struggle you all sendiri. We believe that it's very important untuk kita sentiasa meletakkan company di landasan yang betul, dan bukan saja meletak landasan yang betul, tapi kena make sure semua orang tahu ke mana kita pergi. Betul. Dan bercakap tentang future lah, saya pun sentuh sikit lah on behalf of management kan, since penonton pun ramai pada malam ini. Saya tak boleh cerita semua sebab saya dengan founder, dengan Cik Hafiz, dengan Cik Faiz hampir setiap hari dengan diorang. So saya memang dengar diorang punya perancangan, planning, ada benda yang impian, ada benda yang angan-angan pun saya dengar juga. Bos pun ada angan-angan juga kan. Semua punya benda kena bermula di sini kan. Yang saya boleh bagi tahu, memang mereka ni memang ada perancangan yang rapi. Ya, bukan saja setahun ke tahun, 2 tahun ke depan, mereka ada perancangan 5 tahun ke hadapan, 10 tahun, 15 tahun, memang banyak. Tapi of course lah, saya tak boleh nak buka semua dekat sini. Semuanya berjadual. But we are committed. Kami committed, especially dengan orang macam you all yang boleh berjaya dalam bisnes macam ini, untuk bawa benda ni lebih jauh. Dan of course kita tak naklah jadi macam company Alibaba lah. 3, 4, 5 tahun juta besok company dah tak ada dah. Lepas tu korang kena cari peluang, cari jutawan kat tempat lain pula kan. Okay, kalau dari segi, sebab saya tertarik duplikasi tadi tu, you all macam Wani pakai BMW kan, dalam tim Wani bawah berapa orang yang macam dah pakai kereta mewah macam Wani? Untuk yang betul-betul bawah saya lah, saya berjaya keluarkan baru 2. InsyaAllah coming soon ada lagi lah. 2, and dua-dua ni orang kata golongan yang muda lah. Berapa umur dia orang tu? Seorang 24, lagi satu 21. Oi, mudanya dah pakai kereta besar dah. Dah pakai kereta. Aduh, macam Faiz? Macam saya buat masa sekarang belum ada, tapi ada yang dah hampir lah. InsyaAllah akan ada soon, akan ada lah yang akan follow saya juga insyaAllah. So Audi tu pun dah 2-3 tahun tu, tak lama lagi dah boleh plan lain lah tu. InsyaAllah dah ada dah ada nampak lah tu insyaAllah, kalau ada rezeki kan. Dah nampak lah. Okay lah. Ambil kau dah sejam suku. Okay, alright, last falsafah. Apa pegangan, satu pegangan Faiz lah, satu pegangan yang Faiz pegang, yang Faiz rasa inilah dia sebenarnya kenapa aku berjaya, sebab aku pegang pada benda ni. Okay, so first kali lah, kalau saya pegang satu benda. Kalau kita nakkan sesuatu perubahan dalam hidup, kita kena buat sesuatu perubahan pada diri kita. Lagi banyak perubahan yang kita lagi banyak perubahan ni yang kita buat, lagi banyak perubahan hidup yang kita akan dapat. Walaupun sekecil-kecil benda. Contohlah, kalau kita sebelum ni tak pernah pergi jogging, contoh bila kita start jogging, kita akan ada fitness, stamina. Betul. So maksudnya bila kita start buat perubahan diri, satu perubahan je, hidup kita akan mengubah. Maksudnya dulu kita tak fit. Betul. Sekarang kita fit, jatuh dah kuat, darah flow pun dah cantik. Itu contoh yang paling ni lah. So maksudnya kita kena always sabar diri kita untuk buat benda yang kita tak pernah buat. Betul. So start kita buat, baru akan ada benda-benda baru datang. Sebelum boleh ubah diri tu, kena dia ada step pertama tu sebelum tu, kena sedar diri dulu. Itu betul juga. Ini penyakit. Orang tak sedar diri, ini penyakit. Betul. Kan.
Tak boleh nak berubah kan. Dia rasa dia betul je. Cara Wani macam mana? Macam saya pula, apa soalan tadi? Apa soalan tadi? Falsafah kan, pegangan. Falsafah. Okey, macam saya pula, saya jenis yang memang berpegang teguh. Apa-apa saya nak buat, saya jarang tunggu orang. Maksud tunggu orang ni. Oh, memang tak boleh tunggu ni. Kaki bulldoze. Maksudnya lambat kita tinggal. Lambat tinggal. Itu satu. Even dari segi itu dari segi tim yang ada kita lah kan. Kalau lambat tinggal kan. Tapi ada setengah juga dari segi konsep. Contohlah ada setengah orang ni dia tunggu leader dia suruh, baru dia buat. Macam kita nak berjaya ni kita kena explore lah. Even leader kita tak cakap lagi benda tu, try buat dulu. If salah benda tu tak betul, is okay lah, kita boleh belajar kan. Tapi memang tak boleh nak tunggulah. Kalau tunggu orang kita lambat, tunggu orang lambatlah kita gerak, lambatlah kita naik. So itu benda yang daripada dulu kalau saya memang amalkan benda tu lah. Kalau ada orang tak nak buat something, saya buat je dulu. Dapat ke tak dapat tu belakang kira lah. Unless tapi kita dah one step ahead. Yes, betul. Yeah. Kalau macam saya peribadi, falsafah hidup yang saya suka pegang ialah saya pegang pada benda ni. Life happens from you, not to you. Kehidupan bukan berlaku kepada anda, kehidupan berlaku dari anda. So ni relate balik pada Faiz punya falsafah tadi lah. So kita kena berubah, kita kena ni. So semua ni datang pada kita. Kalau kita tak berjaya pun salah kita. Betul. Kalau kita buat benda sekejap berjaya naik turun, benda tu pun berlaku sebab kita juga. Keputusan yang kita buat, sikap kita sendiri yang buat kita jatuh naik kan. Semuanya bermula daripada diri kita. Okeylah. Saya rasa kita pun dah sampai penghujung rancangan kita pada malam ini. So puas saya dapat kupas anak muda punya mindset pada hari ni kan. Selalunya saya interview yang senior-senior sikit. Of course mereka ada cara-cara mereka yang very very successful. Betul. Tapi hari ini saya jujur lah cakap dengan you all, sebenarnya orang di AG termasuk saya sendiri kat management ni, kita orang kagum, bukan saja kagum tapi kadang-kadang kita orang tertanya-tanya, orang ni buat apa ni? Kan? Macam mana dia orang buat ni kan? Kan? Orang lain semua income ada naik drop, korang pun PKP tak PKP macam gitu kan. So hari ni puas saya dapat kupas, dapat tahu secara kasar lah ya, secara rambang macam mana you all buat, dan saya harap penonton di rumah juga. Ya. So hari ni kita belajar daripada orang muda, macam mana orang muda buat cara, dan hari ni kita jelas guys ya. So kita punya anak-anak muda di AG ni bukan saja sibuk bermain TikTok setiap hari, tetapi mereka menjalankan bisnes ini dengan cara yang betul, dan ikut juga cara tradisional ya. Ada trainingnya, ada coachingnya, ada culture, buka service center dan sebagainya. So ada kata-kata terakhir kalau saya nak bagi peluang, kalau you nak cakap terima kasih ke apa ke macam saya sebelum kita tutup pada malam ini. First kali terima kasih untuk bagi peluang lah untuk kita orang ni, first time ni peluang macam ni. Sebelum ni bercakap sama-sama. Tapi dekat IG, dekat training kan. So ini saya rasa program sangat bagus, dan saya sangat-sangat harap program ni orang kata bukan dekat sini je lah, kita akan ada lagi kan. Sebab dia perkongsian yang saya rasa mungkin minggu ni kita bagi something ke orang. Maybe episod lain kita pula dapat something pada orang. Kita pula belajar. Kan, kita pula belajar. So kita nak dengar daripada setiap group dalam platform ni macam mana diorang punya cara. So maybe ada yang boleh bantu kita punya team. So terima kasih dan sebab jemput kita orang, dan juga orang kata tahniah sebab wujudkan satu apa? Program yang macam ni, pembaharuan yang memang kalau kita suka tengok ada benda baru, always ada benda baru kan. So itulah. So kita orang pun akan banyak lebihkan lagi lepas ni. Malam Rabu nantikan kita punya announcement. Kita akan adakan product talk tu biasalah kita akan adakan. Mungkin dalam kita punya live podcast pun di masa depan tak semestinya kita akan panggil orang-orang AG macam you all kan. Kita mungkin panggil doktor untuk bagi health talk, bercakap pasal antioksidan dan sebagainya. Dan mungkin sekali-sekala kita akan panggil motivator luar, sebab semua orang dah boring agaknya hari-hari tengok pasal otak ni kan. Kadang-kadang aku pun nak juga perspektif yang berbeza kan. Sebab kita pun macam you all cakap lah, pembelajaran tu kira berterusan dan sebagainya. Okey, so terima kasih ya Faiz, terima kasih Wani kerana sudi bersama saya di studio je pada office ya, di studio lah ni kira kan. So kita mendoakan ya di HQ Sesa anak-anak muda, tim Faiz, tim Oscar Academy dengan Sierra Associates terus berkembang maju, dan jangan lupa datang kita punya Transforming Gala. Guys, betul. Dapatkan tiket anda juga Transforming Gala ya. So tuan-tuan dan puan-puan,
itu sajalah ya daripada kita, daripada studio kita pada malam ini, live daripada Kuala Lumpur, dan kita punya guest pada malam ini adalah Faiz Rahman dan juga Iswani Khairi, di mana anak muda berumur 20-an dah betul-betul berjaya menjalankan bisnes ini. So saya harap yang di luar sana yang sedang menonton pada malam ini dapatlah sedikit suntikan apa orang kata inspirasi, motivasi daripada semangat ya daripada anak-anak muda kita pada malam ini. Dan ingat jangan give up, sikap kena bagus, dan kena belajar buat online. Tapi dah belajar buat online, jangan lupa offline punya cara. Ni semua ni ya kita kena tangkap betul-betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tidak mahu melengahkan masa lagi. Kita dah sampai hujung rancangan kita pada malam ini. Seronok saya dapat bersama anda pada malam ini. Meminta maaf sekiranya ada terkasar dan tersilap kata sepanjang kita punya presentation ataupun live podcast kita pada malam ini. Dan daripada saya, apa orang kata, yang baik itu hanyalah daripada Allah dan tidak baik itu datang pada kelemahan kami sendiri. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So okay guys, bye bye all, love all. Tunjuk semua, kasih lambai-lambai. Bolehlah muzik. Oh, holding up.